سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pertama dan selamanya kita memanjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Allah SWT dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kurniakan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak mampu untuk kita hitung. Nikmat yang tidak mampu untuk kita balas. Satu persatu nikmat Allah SWT. Nikmat yang begitu berharga. Nikmat yang begitu besar. Kalau kehilangan satu nikmat, maka tidak ada apa-apa di dunia ini yang boleh menggantikannya. Satu contoh nikmat mata. Bila nikmat mata ini sudah tidak ada, maka tak ada mana-mana pakar, berkumpullah segala pakar-pakar dalam dunia sekalipun untuk menciptakan mata seperti mana yang Allah Ta'ala beri pada kita, maka tak mungkin dapat ciptakan. Nikmat yang begitu banyak. Sehingga kan Allah SWT beritahu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu ingin hitung nikmat Allah SWT, nescaya kamu tidak mampu untuk hitungnya. Nikmat yang begitu banyak. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nabi beritahu di akhirat nanti ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Ketika mana kita semua dihimpunkan di padang mahsyar, semua manusia daripada zaman Nabi Adam AS sehingga yang lahir sebelum kiamat, semua akan dihimpunkan di satu padang yang luas, padang mahsyar. Maka Nabi beritahu ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah SWT. Ketika mana di hari akhirat nanti tidak ada apa-apa naungan lagi. Tidak ada bangunan, tidak ada pokok. Padang mahsyar yang begitu luas. Yang mana matahari atas kepala. Bumi akan ditukar kepada tembaga. Keadaan yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu panas. Semua masing-masing manusia tidak mempunyai pakaian. Keadaan yang begitu sesak. Terlalu susah. Bayangkan semua manusia dihimpunkan di satu tempat. Maka Nabi beritahu ada 7 golongan yang akan terselamat daripada kepanasan matahari. Yang mana Nabi SAW beritahu di akhirat nanti matahari akan didekatkan di atas kepala manusia sedekat 1 mil. Maka perawi hadis beritahu, aku tak tahu apa yang Nabi SAW maksudkan dengan 1 mil. Kerana kalau mil dalam bahasa Arab memberi makna 2 makna. Ada 2 makna. Makna yang pertama bermakna jarak satu batu. Matahari yang ratus ribu kilometer sekarang pun kita masih tak tahan dengan panasnya. Apatah lagi satu hari nanti matahari akan didekatkan di atas kepala kita. 1 mil, 1 kilometer sahaja. Ataupun perawi beritahu makna yang kedua ialah mil ialah batang celak. Dalam bahasa Arab mil ialah batang celak.
jarak satu batang celak di atas kepala. Maka setiap manusia, oleh kerana matahari betul-betul atas kepala, maka Nabi bagi tahu manusia akan berpeluh, berpeluh dengan peluh yang begitu banyak, sehingga kan peluh, ada orang yang mana mengikut amalan masing-masing. Amalan buruk dia, dosa yang dia buat menyebabkan ada orang yang mana peluh dia sampai buku lalih. Ada orang yang mana peluh dia sampai ke lutut. Ada orang yang peluh dia sampai ke pinggang. Ada orang yang peluh dia sampai ke leher. Dan ada yang tenggelam dengan peluh sendiri. Keadaan yang begitu dahsyat. Bukan peluh biasa. Peluh yang menggelegak. Keadaan yang mana kita tak mampu untuk bayangkan. Bagaimana untuk kita selamat di alam akhirat hanya dengan amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ini Nabi beritahu ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy Allah. Orang yang mana nak mendapat kedudukan yang khusus, keadaan yang mendapat kedudukan yang spesial di sisi Allah SWT, ada 7 golongan. Yauma la zilla illa zilluh. Yang mana hari akhirat nanti tidak ada apa-apa naungan lagi melainkan naungan arasy Allah SWT. Maka antara golongan yang Nabi SAW sebutkan mereka berada di bawah naungan arasy Allah, Nabi beritahu, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki, golongan lelaki yang mana hati sanubari dia berpaut dengan masjid. Ini golongan apa? Orang yang mana akan berada di bawah naungan arasy Allah. Bila Nabi sebut lelaki, termasuklah perempuan. Perempuan pun termasuk. Yang mana hati sanubari dia sentiasa cinta dengan masjid, suka dengan masjid, selalu datang masjid, selalu hadir ke rumah Allah SWT, selalu duduk kuliah, selalu belajar agama, belajar ilmu agama. Ini semua berkaitan dengan hati. Bila mana hati kita cinta dengan masjid, maka mudah anggota badan kita untuk digerakkan untuk hadir ke masjid. Hujan ke, ribut ke, penat sangat ke, tapi bila mana hati dah cinta, maka anggota badan ni pun tergerak untuk datang ke masjid. Jadi bagaimana untuk memupukkan kecintaan kepada rumah Allah? Bila kita cinta kepada rumah Allah, bermakna kita cinta pada Allah. Jadi orang yang mana dalam hati sanubari dia berpaut dengan masjid, kat mana-mana dia pergi pun dia akan cari masjid. Suka dengan masjid, sayang dengan masjid. Tak ada nampak sampah apa, dia akan kutip, dia akan bersihkan. Ini kerana ini rumah Allah, tempat ibadat, tempat yang suci. Jadi orang yang mana cinta dengan masjid, maka Allah pun cinta dengan dia. Dan di akhirat nanti dia akan mendapat tempat yang khusus di sisi Allah SWT. Mendapat nikmat di bawah naungan arasy Allah. Berada di atas mimbar-mimbar daripada mutiara. Berada di atas timbunan-timbunan daripada kasturi. Ketika mana orang lain dalam keadaan susah payah, orang lain dalam keadaan penderitaan, Allah Ta'ala selamatkan dia. Jadi mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita di bawah, berada di dalam golongan orang yang berada di bawah naungan arasy Allah. Mudah-mudahan di dunia ni terus-menerus kita memohon kepada Allah SWT. Allah SWT kurniakan kepada kita taufik untuk kita sentiasa menjadi ahli masjid. Orang yang cinta dengan masjid, orang yang selalu hadir ke masjid, orang yang berulang alik ke masjid. Nabi beritahu, inilah tanda orang yang sebenar-benarnya beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Allah Ta'ala beritahu, hanya sahaja orang yang memakmurkan masjid Allah, selalu ulang alik ke masjid. Inilah sebenar-benarnya orang yang beriman dengan Allah SWT dan hari akhirat. Tanda orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, iman dia sempurna, iman dia sempurna pada Allah, iman dia sempurna pada hari akhirat. Tanda dia, dia suka dengan masjid, selalu memakmurkan rumah Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT golongkan kita di kalangan orang yang berada, orang yang mendapat tempat yang khusus di sisi Allah SWT di hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada kitab kita, kitab Midrajul Fawatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih.
Kita dah masuk pada fasal yang pertama, hadis tentang yang dipanggil hadis Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang panjang. InsyaAllah saya akan bacakan hadis kemudian akan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iztala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم rahimahullah. Baik, terjemahan daripada hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa pada satu hari sewaktu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya serta sangat hitam rambutnya. Tidak kelihatan padanya kesan-kesan safar sehingga boleh dianggap bahawa dia seorang musafir. Jadi lelaki yang datang pada satu hari ketika mana Nabi SAW duduk bersama sahabat dalam Masjid Nabawi, maka datang seorang lelaki yang mana Sayyidina Umar sifatkan lelaki ini, dia punya pakaian dia sangat putih bersih pakaiannya, kemudian rambut dia sangat hitam, rambut dia tersikat rapi dan tidak kelihatan padanya kesan-kesan safar sehingga boleh dianggap bahawa dia seorang musafir. Jadi tak nampak pun kesan-kesan safar pada dia. Biasanya kalau wayang melalui padang pasir zaman dulu nak pergi ke Madinah, maka rambut dia akan kusut masai, pakaian dia akan berdebu, akan ada kekotoran sikit. Tapi orang yang datang pada Nabi ni tak nampak pun kesan-kesan dia bersafar, datang daripada luar. Dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mengenalinya sehingga boleh dikatakan bahawa dia orang tempatan Madinah. Dan bila lelaki ni datang, sahabat-sahabat yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenal. Siapa orang ni? Kalau orang sini mesti kita kenal, orang Madinah. Tapi semua sahabat tak kenal orang ni. Dan nak kata dia daripada luar pun tak nampak dia orang asing. Tak nampak dia orang luar, tak nampak kesan-kesan dia bersafar. Jadi sahabat menjadi keheranan. Nak kata orang luar pun bukan, nak kata orang tempatan pun bukan. Dia ni orang siapa? Baik, walau bagaimanapun dia telah datang duduk begitu hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lelaki ni datang duduk berhadapan dengan Nabi sehingga lututnya bertemu dengan lutut Nabi. Dia duduk tahiyat, bertemu dengan lutut Nabi. Dan dia telah meletakkan kedua-dua tangannya di atas kedua-dua pahanya. Selepas itu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, beritahulah kepadaku apakah itu Islam?" Lelaki ditanya soalan. Maka Nabi jawab, "Islam itu ialah kamu bersaksi dengan lidah dan sanubari kamu bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah SWT dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rasulnya. Kamu hendaklah mendirikan solat, kamu perlu bayar zakat, kamu perlu berpuasa pada bulan Ramadan
dan kamu perlu pergi menunaikan haji di Baitullah jika kamu ada kemampuan. Ini rukun. Apakah rukun Islam? Maka Nabi beritahu 5 rukun Islam. Mendengarkan jawapan itu, pemuda itu pun berkata, kamu telah berkata benar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kami berasa hairan terhadap pemuda itu. Dia yang bertanya, seolah-olah dia tak tahu. Dan bila Nabi jawab soalan yang ditanya, Nabi beritahu tentang rukun Islam, maka dia beritahu, wahai Rasulullah, kamu bercakap benar. Seolah-olah dia dah tahu dulu. Dia yang tanya pada Nabi dan dia juga yang benarkan. Seolah-olah dia tidak tahu terlebih dahulu. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahulah kepadaku apakah itu perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah SWT, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan segala qada dan qadar. Yang ini perkara yang baik dan yang buruk berlaku semuanya dengan takdir. Lelaki itu berkata, kamu telah berkata benar. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahu kepadaku apakah itu ihsan. Baginda menjawab, ihsan ialah kamu beribadah dan memperhambakan diri kepada Allah SWT seolah-olah kamu melihatnya. Jika keadaan itu kamu tidak dapat rasakan, maka hendaklah kamu sedar bahawa Allah SWT sedang melihat kamu. Ini martabat ihsan. Beribadah kepada Allah SWT dengan yakin bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat segala gerak-geri kita. Allah Ta'ala sentiasa mendengar segala bacaan kita. Dan Allah SWT sentiasa mengetahui apa yang berada dalam hati kita. Adakah solat ini dikerjakan dengan penuh keikhlasan ataupun sebaliknya, semua dalam pengetahuan Allah SWT. Maka ihsan ialah beribadah dengan sepenuh hati, sepenuh tumpuan pada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Meyakini bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kita. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang qiyamah. Bilakah ia akan berlaku? Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang ditanya lebih mengetahui tentang itu daripada si penanya. Iaitu ilmu saya tentang kiamat tidak lebih daripada ilmu kamu. Jadi Jibril AS tanya kepada Nabi SAW, bila berlaku hari kiamat? Untuk buat persiapan menghadapi hari kiamat. Maka Nabi beritahu, kamu yang bertanya pun tak tahu, aku pun yang ditanya pun aku pun tak tahu. Bila berlaku hari kiamat? Dua-dua tak tahu. Nabi pun tak tahu, Jibril AS pun tak tahu. Kerana itu adalah ilmu ghaib. Rahsia Allah SWT yang Allah SWT, hanya Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Innallaha alimul ghaib. Innallaha alimul ghaibi wasyahadah. Lelaki itu berkata, kalau begitu beritahulah kepada saya tentang beberapa tanda-tanda kiamat itu. Kalau tak tahu bila berlaku kiamat, maka beritahu apakah tanda-tanda yang menunjukkan kiamat itu semakin hampir. Baginda SAW menjawab, antara tanda-tandanya ialah hamba perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Tanda yang lain pula ialah kamu akan dapat melihat orang yang berkaki ayam, yang tidak cukup pakaian, lagi miskin, dan hanya mengembala kambing, akan membina bangunan yang tinggi-tinggi dan mereka berlumba-lumba mengatasi antara satu sama lain. Ini dah banyak berlaku zaman sekarang. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian lelaki itu pun pergi. Setelah beberapa lama dan saya tidak bertanya kemudian setelah beberapa lama Sayyidina Umar beritahu, saya pun tak tanya kepada Nabi tentang lelaki yang datang itu siapa. Selepas itu Rasulullah SAW sendiri yang bertanya kepada saya, wahai Umar, adakah kamu kenal siapa yang bertanya dulu? Siapa yang datang itu? Maka saya menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Siapa yang datang itu? Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kerana semua sahabat tak kenal. Nak kata orang luar pun bukan, nak kata orang tempatan pun bukan. Maka Nabi beritahu, itulah Jibril AS yang datang untuk mengajar kamu agamamu. Iaitu yang datang, lelaki yang datang tu dalam keadaan putih bersih, dalam keadaan rambut tersikat rapi, itulah malaikat Jibril AS yang berupa, yang menyamar berupa manusia untuk mengajar agama kepada kamu. Jadi ulama bagi tahu, bila mana Nabi SAW beritahu,
Nabi Jibril alaihissalam datang untuk mengajar agama kepada kamu, maka kita perlu lihat apakah persoalan Jibril alaihissalam yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana itu adalah agama yang wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita usahakan bagaimana perkara-perkara itu wujud dalam kehidupan kita. Maka soalan yang pertama Jibril alaihissalam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah apakah itu Islam? Maksudnya rukun Islam. Bagaimana Islam ini sempurna dalam kehidupan kita bila mana kita menyempurnakan rukun-rukun Islam dalam kehidupan kita. Maka barulah Islam sempurna. Itu rukun Islam. Yang mana maksudnya kita perlu mempelajari ilmu fiqh. Bagaimana untuk kita menyempurnakan ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Perlu mempelajari ilmu fiqh. Kewajipan setiap Muslim untuk mempelajari ilmu fiqh. Kemudian soalan yang kedua, Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu iman? Maka Nabi beritahu, kamu beriman dengan Allah, kamu beriman dengan para malaikat, kepada rasul-rasul kitab dan yang seterusnya. Itu iaitu wajib untuk kita mempelajari ilmu tauhid. Untuk kita yakin dengan sebenar-benar yakin berserta dengan dalil. Mempelajari 20 sifat wajib bagi Allah, sifat yang mustahil ke atas Allah, kemudian satu sifat harus, kemudian sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil ke atas Rasul dan satu sifat harus bagi Rasul. Begitu juga mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan alam kubur. Apakah perkara yang akan berlaku dalam kubur nanti, bagaimana peristiwa di mahsyar nanti, bagaimana peristiwa di titian sirat nanti, bagaimana keadaan syurga, macam mana keadaan neraka, maka kita perlu pelajari. Ini semua berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah SWT, keyakinan kita kepada alam hari akhirat. Maka kewajipan setiap Muslim untuk mempelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Kemudian soalan yang ketiga, Jibril alaihissalam tanya apakah itu ihsan? Maka Nabi beritahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tak mampu sampai tahap tu, maka kamu kena meyakini bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu. Maka ulama beritahu, kewajipan setiap daripada umat Islam untuk kita mempelajari ilmu tasawuf. Bagaimana untuk kita didik hati, bersihkan hati daripada segala kekotoran, segala sifat-sifat mazmumah, sifat riya, sifat ujub, segala sifat-sifat yang dibenci Allah SWT perlu dibersihkan. Dan bagaimana untuk menghiasi ilmu tasawuf ni, pertama sekali bagaimana nak bersihkan dulu. Bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang Allah Ta'ala tak suka. Kemudian dah bersih, barulah perlu dihiasi. Dipanggil pertama takhalli, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang tak baik. Ada sangka buruk, ada riya, ujub dan sebagainya, sum'ah. Maka perlu dibersihkan. Cinta kepada dunia, cinta kepada kedudukan, cinta kepada harta, semua perlu dibersihkan daripada hati. Dan lepas hati dah bersih, maka barulah dipanggil tahalli, iaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat mahmudah, sifat redha, sifat syukur, sifat tawakal, sifat takut kepada Allah SWT, cinta kepada Allah SWT. Maka semua proses tu perlu dijalani. Sebab itulah kewajipan setiap daripada kita untuk mempelajari ilmu tasawuf, untuk kita memelihara antara pentingnya kita mempelajari mempelajari ilmu tasawuf, bagaimana untuk kita memelihara amal ibadah kita. Amal ibadah dah banyak, tapi Nabi beritahu ada orang yang mana sampai ke akhirat nanti dia digolongkan dalam kalangan orang yang muflis. Nabi tanya pada sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahukah kamu siapa orang yang muflis? Maka sahabat beritahu, orang yang muflis ni orang yang tak ada harta, tak ada duit. Ataupun kalau istilah kita, dia punya hutang dia lebih banyak daripada aset yang dia ada. Sehingga kan kalau dilaburkan semua aset dia untuk bayar hutang dia pun tak cukup. Ini orang yang bankrupt, muflis. Tapi Nabi beritahu, itu muflis dunia. Dia boleh usaha lagi. Tapi orang yang muflis yang sebenar ialah
Orang yang mana di akhirat nanti, bila mana dia datang di akhirat nanti bawa amalan dia begitu banyak. Amalan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung amalan dia. 60 tahun, 70 tahun dia solat, dia baca Al-Quran, dia sedekah, dia buat segala amal kebaikan. Banyak, begitu banyak amal kebaikan yang dia buat. Tetapi Nabi beritahu di akhirat nanti, bila mana sampainya hari perhisapan, Allah Ta'ala akan umumkan, ada tak orang ni, ada siapa-siapa tak nak tuntut pada orang ni. Maka ada orang datang, Ya Allah, aku nak tuntut daripada orang ni. Masa kat dunia dia pernah pukul aku. Maka berlakulah pembalasan di hari akhirat. Berlakulah pembalasan di hari akhirat bermakna orang, bila mana orang ada datang tuntut pada dia, maka dia perlu bayar dengan amal soleh yang dia ada. Hari akhirat dah tak ada dah harta. Dah tak ada dah perkara-perkara yang kita boleh bayar. Maka perlu dibayar dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Pahala amal ibadah tu semua perlu dibayar berkadarkan hak orang tu. Dia pukul takat mana, maka perlu dibayar kadar yang diperlukan. Datang lagi orang, ya Allah, orang ni pernah menipu aku kat dunia, maka dibayar lagi. Orang ni pernah ambil harta aku, dibayar lagi. Orang ni pernah caci aku, dibayar lagi. Orang ni pernah mengumpat aku, dibayar lagi. Satu persatu orang datang tuntut lagi sehingga habis segala amal yang tadi nampak bergunung-gunung. Tapi bila dah bayar demi bayar, maka habis segala amal dia. Datang lagi orang yang tuntut, ya Allah, orang ni pernah ada buat sesuatu kat aku kat dunia, dia pernah zalimi aku, maka dah tak ada apa nak bayar dah. Maka Nabi beritahu, dosa orang yang menuntut akan ditanggungkan kepada orang yang dituntut. Dosa berkadarkan kezaliman yang dilakukan. Maka oleh kerana pahala dah tak ada, dia terpaksa pula menanggung dosa orang lain, maka menyebabkan dia lemparkan dalam neraka Allah SWT. Maka sebab itulah pentingnya untuk kita mempelajari ilmu tasawuf, bersihkan hati kita, bagaimana nak pelihara akidah kita, bagaimana nak pelihara segala amal ibadah kita daripada bocor. Banyak dah amal ibadah tapi tengok rupanya bocor. Ada kebocoran dalam amal ibadah nampak banyak, tapi rupanya sampai akhirat habis segala amal ibadah kita. Disebabkan adanya sifat-sifat mazmumah, adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub dalam amal kita, tidak ada keikhlasan pada Allah, menyebabkan amal ibadah kita tak diterima oleh Allah. Jadi pentingnya belajar ilmu fiqh, belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini perlu dipelajari untuk kita menjadi Muslim yang sejati, menjadi mukmin yang sejati, menjadi hamba Allah yang sejati. Perlu kita pelajari ilmu ini. Bukan setakat belajar. Bagaimana belajar ni niat untuk amal. Bagaimana kita sini dapat amal, menjadi hamba Allah yang sejati, menjadi orang yang Allah Ta'ala redha di dunia maupun di akhirat. Jadi kemudian soalan yang keempat, Jibril AS tanya kepada Nabi, apakah itu tanda-tanda kiamat? Maka sebahagian ulama beritahu mengetahui tanda-tanda kiamat pun menjadi kewajipan. Tapi sebenarnya tanda-tanda kiamat ni dah termasuk dalam rukun iman. Rukun iman kita meyakini hari akhirat, meyakini hari kiamat, maka itu dah termasuk dalam rukun iman. Jadi bermakna tiga sajalah yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam: ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Baik, penerangan daripada hadis ini dinamakan hadis Jibril. Hadis gelaran yang masyhur pada hadis ini dinamakan hadis Jibril kerana Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW. Dan peristiwa ini berlaku pada akhir waktu kehidupan Nabi SAW sekitar tahun 10 Hijrah. Iaitu tahun kewafatan Nabi SAW ketika di Madinah. Maka ketika itulah Jibril AS datang berjumpa Nabi SAW. Baik, faedah daripada hadis ini, Allah SWT melarang sahabat bertanya soalan-soalan yang tidak memberi faedah ataupun dipanggil aghlutat. Jadi Jibril AS tanya kepada Nabi SAW
soalan yang memberi faedah. Jadi Allah Ta'ala nak ajar sahabat bagaimana untuk kita bertanya soalan, pastikan soalan tu soalan yang memberi faedah. Nak tanya secara persendirian kepada alim ulama ataupun dalam majlis, ada majlis soal jawab ke, nak tanya, maka pastikan soalan yang ditanya ialah soalan yang memberi faedah, bukan soalan yang sia-sia. Jadi ini Allah Ta'ala ajar. Allah Ta'ala hantar Jibril AS untuk tanya soalan yang memberi faedah. Jadi Allah Ta'ala larang sahabat bertanya soalan-soalan yang tidak memberi faedah ataupun soalan-soalan yang kontroversi. Tak boleh tanya. Allah SWT telah menghantar Jibril AS untuk mengajari sahabat radhiyallahu anhum jenis-jenis pertanyaan yang perlu ditanya. Jadi jenis macam mana soalan yang perlu ditanya, jenis-jenis pertanyaannya, maka telah diajar oleh Jibril AS, iaitu soalan yang mendatangkan faedah. Bila mana soalan ditanya, maka ustaz tu akan jawab, maka memberi faedah kepada orang lain. Orang lain pun dapat tahu, oh ni hukum dia. Jadi orang lain pun dapat amal, maka orang yang bertanya tu dapat pahala. Kita tanya soalan yang berfaedah, kemudian ustaz tu jawab, maka orang lain pun dengar, orang lain pun dapat tahu hukumnya, dapat amalkan, maka orang lain, kita dapat pahala orang yang beramal. Kerana disebabkan kita tanya soalan yang memberi faedah, orang lain dapat faedah, orang lain dapat amal, kita dapat pahala. Ini untungnya bila mana kita tahu macam mana nak tanya soalan yang memberi faedah. Sebab apa? Soalan tu bukan untuk kita sendiri, tapi kita perlu fikir yang lebih ramai lagi. Bagaimana majma', bagaimana masyarakat dapat faedah daripada soalan yang kita tanya. Jadi itulah yang Jibril AS ajar sahabat untuk tanya soalan yang berfaedah. Maka kadang-kadang pun ada yang tanya soalan, tapi kadang-kadang soalan yang ditanya tu tak bersesuaian. Kadang-kadang ditanya, sebab apa kita perlu solat 5 waktu? Sebab apa perlu tutup aurat? Ataupun kadang-kadang pernah dengar sebelum ni, sebab apa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian faraid. Jadi soalan-soalan tu tak perlu tanya, sebab itu hukum Allah. Hukum Allah tak perlu tanya. Bila Allah Ta'ala tetapkan hukuman ni, tetapkan satu-satu hukum yang mana semuanya termaktub dalam Al-Quran, maka tidak perlu ada pertanyaan pada pada hukum-hukum Allah. Memang Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita sebagai hamba, maka kewajipan kepada kita untuk taat segala apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka soalan yang tak boleh tanya perkara tu. Tetapi untuk lebih betul lagi, kita untuk lebih sesuai lagi, kita boleh tanya apakah hikmah daripada apa yang Allah SWT tetapkan. Barulah betul soalan tu. Kalau kita tanya, kenapa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, itu kadang-kadang seolah-olah nak menentang hukum Allah. Jadi tak sesuai soalan macam tu. Tapi kalau ditanya apakah hikmah lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, itu soalan yang boleh ditanya. Adalah beberapa hikmahnya yang ulama telah jelaskan. Kenapa lelaki dapat lebih 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian, ada hikmah-hikmahnya. Tapi kalau kata kenapa Allah Ta'ala tetapkan macam ni, kenapa macam ni, itu tak boleh ditanya. Itu hukum Allah, tak boleh ditanya. Maka Jibril AS ajar kepada sahabat dan kepada kita semua, umat Nabi SAW, untuk bertanya, pastikan soalan itu memberi faedah. Bukan terfikir je nak tanya, terus tanya. Tapi fikir dulu, apakah kesan daripada soalan yang ditanya? Adakah soalan yang ditanya, bila soalan ini ditanya, adakah memberi manfaat kepada orang lain ataupun tidak? Maka perlu fikir dulu. Soalan yang memberi faedah, bagus ditanya. Baik, sifat kedatangan Sayyidina Jibril AS. Jika seseorang berkata zahabtu yauman, dalam bahasa Arab, zahabtu yauman, saya telah pergi, yauman, pada satu hari,
maka ia boleh memberi makna di antara 24 jam, siang ataupun malam. Zahabtu yauman, saya telah pergi satu hari. Jadi bermakna sama ada dia pergi pada waktu pagi ke, waktu malam ke, waktu petang ke. Jadi itu termasuk dalam yauman. Tetapi dalam hadis ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan zata yaumin. Ini perbahasan tentang konteks bahasa Arab. Zata yaumin, bukannya yauman, tapi disebutkan dengan zata yaumin. Bila zati diidhafatkan, disadarkan dengan yaum, maka ia memberi makna khusus, iaitu pada waktu tengah hari, bukan pagi, bukan malam. Jadi bila mana dalam bahasa Arab disebut zata yaumin, maka memberi makna waktu tengah hari, khusus waktu tengah hari. Kemudian zata yaumin, bainama nahnu. Bainama asalnya baina, kemudian ditambah alif dan mim zaidah. Ini semua dalam perbahasan bahasa Arab. Baik, apabila perkataan tala'a, jadi Sayyidina Umar bagi tahu iztala'a alaina, ketika muncul kepada kami seorang lelaki. Ketika mana kami duduk bersama sahabat-sahabat yang lain, maka tiba-tiba muncul seorang lelaki. Baik, tala'a dalam bahasa Arab digunakan untuk menunjukkan kemunculan sesuatu yang disertai dengan cahaya. Bila muncul sesuatu bersama dengan cahaya, maka dipanggil tala'a. Seperti mana tala'ati syamsu wal qamar, telah terbit matahari dan bulan, membawa cahaya. Maka dalam hadis ini disebut tala'ar rajul. Tala'a alaina, tala'ar rajul bermakna kemunculan seorang lelaki dengan wajah yang bercahaya-cahaya, wajah yang berseri-seri, dipanggil tala'a. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka orang Madinah telah sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama-sama mengumandangkan tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama pada kami. Tala'a digunakan dengan lafaz tala'a. Nabi telah datang membawa cahaya hidayat, cahaya petunjuk untuk kehidupan kami dunia dan akhirat, untuk keselamatan kami, kebahagiaan kami dunia dan akhirat. Maka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka orang Madinah telah sambut Nabi dengan panggilan tala'a, kemunculan Nabi yang membawa cahaya hidayat seluruh alam. Baik. Kemudian Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaian yang putih bersih. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai pakaian yang putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka pakaian putih. Jadi bila kita pakai putih, kita niat untuk mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niat bagaimana untuk sukakan Nabi. Kita pakai putih untuk sukakan Nabi kerana Nabi suka warna putih. Oleh itu Jibril alaihissalam datang dengan pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam pun datang dengan pakaian yang putih kerana Nabi suka yang putih. Baik, faedah daripada hadis ini ialah oleh itu adalah patut bila mana pelajar berusaha untuk menyukakan ustaz-ustaz. Bila mana pelajar belajar dengan tuan guru dia, maka dia perlu sukakan tuan guru dia. Sukakan ustaz. Kerana tuan guru dia punya ustaz dia adalah perantara kepada ilmu yang didapat. Bagaimana ustaz dia belajar dengan guru, guru dia belajar dengan guru yang lain, gurunya belajar kepada gurunya, sehingga kepada tabi'in, sahabat, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ilmu tu ilmu yang bersambung, bersanad, berantai, tidak putus. Semua bersumberkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang alim ulama kita sampaikan semuanya bersumber daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berantai, bersanad. Maka bagaimana untuk mendapat ilmu yang sebenar, kefahaman yang sebenar, maka perlulah beradab dengan guru yang diambil ilmu daripadanya. Kemudian memenuhi kehendak ustaznya dan mentaatinya. Apa yang diberitahu maka perlu ditaati. Maka barulah mendapat
keberkatan dalam ilmu itu. Keberkatan ilmu itu bersama dengan ustaz, yang mana hakikat ini tidak dapat difahami oleh ramai orang. Bagaimana ulama-ulama dulu kita melihat Imam Bukhari, Imam Syafi'i, imam-imam yang besar dulu, bagaimana mereka mendapat ilmu yang begitu hebat. Kalau nak dibandingkan zaman mereka dengan zaman kita lah terlalu banyak kemudahan untuk kita mempelajari ilmu. Tidak secara berdepan pun, secara online dan sebagainya. Tetapi bagaimana ulama-ulama dulu menjadi hebat kerana mereka menghasilkan ilmu dengan penuh adab. Mereka menghasilkan ilmu bersama dengan ilmu yang mereka dapat keberkatan ilmu. Yang hari ini susah untuk kita dapat keberkatan ilmu tu. Keberkatan ilmu itulah yang akan mendorong seseorang itu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kerana ulama beritahu, bila mana satu orang itu belajar dengan satu orang guru, maka ilmu yang didapati hanya 30%. Kefahaman yang didapat hanya 30%. Kemudian yang bakinya 70%, kefahaman itu didapati daripada keberkatan. Kita tengok ulama-ulama tu dahulu, apa yang mereka tulis kitab sehingga berjilid-jilid, sehingga kitab yang begitu banyak, kitab begitu tebal. Daripada mana mereka dapat ilmu itu? Semua itu mereka dapat daripada keberkatan. Walaupun guru yang tidaklah guru mereka sehebat anak muridnya. Anak murid itu lebih hebat. Anak murid itu menjadi hebat kerana adab yang ditunjukkan kepada guru itu. Keberkatan ilmu yang dihasilkan menyebabkan satu orang murid itu menjadi lebih hebat daripada guru dia. Kerana ilmu Allah SWT begitu luas. Ilmu Allah SWT tidak bertepi. Bila mana kisah Nabi Musa AS bersafar bersama Nabi Khidir AS dalam kapal. Maka Allah Ta'ala datangkan seekor burung. Seekor burung hinggap di tepi kapal. Kemudian burung itu minum sikit daripada air laut tu. Maka Nabi Khidir AS tanya kepada Nabi Musa AS, tahukah kamu apa yang ditunjukkan oleh burung ni? Maka Nabi Musa AS beritahu, ajar aku apa yang burung ini nak sampaikan. Maka Nabi Khidir beritahu, inilah perumpamaan ilmu kamu dan bandingan dengan ilmu Allah Ta'ala. Ilmu yang aku ada, ilmu yang kamu ada, hanyalah seperti mana yang burung ini telah minum sikit je. Tapi lautan itu ialah ilmu Allah Ta'ala yang begitu luas. Yang mana Allah Ta'ala boleh bagi kepada siapa saja. Ilmu Allah Ta'ala begitu luas. Jadi perlu menghasilkan ilmu dengan penuh keberkatan. Allah Ta'ala boleh ajar ilmu yang lebih lagi, yang dipanggil ilmu laduni, ilmu secara pemberian. Man amila bima alima allamahullahu ma lam ya'lam. Man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu. Ilmu ni bukan sekadar nak tahu, tapi bagaimana nak amal. Maka bila mana satu orang tu mengamalkan ilmu yang dia tahu, man amila bima alima, siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah SWT akan ajar dia ilmu yang dia tak tahu. Ini kepentingan untuk amalkan ilmu. Bila ilmu itu diamalkan, maka Allah Ta'ala akan ajar lagi ilmu yang lain. Ilmu daripada pemberian Allah, daripada kurniaan Allah. Baik, kemudian Jibril AS datang kepada Nabi SAW dalam keadaan hitam rambutnya. Yang ini maksudnya waktu belajar yang terbaik ialah waktu muda. Waktu muda ialah waktu yang terbaik untuk belajar. Ketika mana kita punya akal yang sempurna, kefahaman yang sempurna, mudah faham, mudah hafal, mudah ingat, ada kekuatan untuk belajar dalam tempoh yang lama, maka waktu muda lah waktu yang terbaik untuk belajar. Tapi bukan semestinya bila dah habis usia muda tak perlu belajar. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi.
Belajar ilmu ni bermula daripada minal mahdi, daripada buayan sehingga liang lahat. Ilmu Allah ni luas. Maka setiap daripada kita perlu niat bagaimana untuk sentiasa belajar. Dalam ibadah kita pun kita perlu niat untuk belajar. Bagaimana nak belajar solat yang sempurna. Bagaimana nak belajar keikhlasan dalam setiap amal ibadah kita. Maka bila belajar ni, bila ada ni niat belajar, maka sedikit demi sedikit ilmu akan bertambah. Sedikit demi sedikit kefahaman agama akan bertambah. Sedikit demi sedikit amal ibadah kita akan dapat diperbaiki. Tapi bila mana dah rasa, dah tahu dah, solat saya dah sempurna dah. Saya punya amal ibadah dah sempurna, dah tahu semuanya. Maka terhenti daripada mendapat penambahan daripada ilmu. Penambahan daripada ilmu tidak akan mendapat peningkatan dalam ilmu bila mana dah rasa cukup. Tapi bila mana rasa nak tahu lagi, masih nak belajar lagi, masih perlu diperbaiki lagi, maka sedikit demi sedikit amal ibadah kita akan dapat diperbaiki. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kepada kita taufik dan inayah untuk kita jadikan segala amal ibadah kita amal ibadah yang terbaik. Datangkan sifat ihsan dalam setiap amal ibadah, iaitu bagaimana Nabi beritahu, kita perlu yakin bahawa setiap amal ibadah yang kita kerjakan ini semuanya ada dalam pandangan Allah. Semuanya sentiasa dalam pandangan Allah. Sentiasa Allah Ta'ala melihat segala amal ibadah kita, gerak-geri kita, bacaan kita, bahkan dalam hati sekalipun, segala lintasan hati, segala niat dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah SWT. Maka orang yang meyakini, orang yang membawa sifat-sifat ini dalam kehidupan dia, dalam amal ibadah dia, maka amal ibadah dia akan ke arah kesempurnaan. Amal ibadah dia akan mendatangkan khusyuk. Amal ibadah dia akan mendatangkan keikhlasan. Bila mana didatangkan sifat ihsan dalam kehidupan kita. Wallahu alam. Baik-baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT gunakan kepada kita taufik dan inayah untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita serta dapat disampaikan insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.